You're the only one for me, Allah. Your love is all I need, Allah. You've given so much to me, Allah. So I bow down on my knees. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. All glory be to you. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. All glory be to you. You're the master of the universe, Allah. You're the king of the heavens and earth, Allah. You're the only one who listens, Allah. You're the only one who cares. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. All glory be to you. Subhanallah, Subhanallah. Hilalmu datang menyerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapa-bapa, pemuda-pemudi, anak-anak semua. Hari ini seperti biasa, pukul 5 petang kita mari bersama-sama di dalam ruangan kita, buka hati di dalam bulan Ramadan bersama dengan Babadul Channel, Percaya Ramadan kat Babadul Channel. Alhamdulillah, bapa yang dikasihi, sekarang kita berada di dalam 10 yang tengah dalam kita beribadat puasa. Di waktu siang hari kita berpuasa dan juga di waktu malam kita beramal ibadat, sembahyang sunat tarawih dan sebagainya. Oleh yang demikian, sifat kita manusia terkadang apabila kita kalih dah, kita biasa dah dengan Ramadan, hak kita nak jadi kuatkan amal ibadat, terkadangnya sebalik jadi lemah kita dalam ibadat. Sebenarnya kita kena kuatkan ibadat kerana Ramadan nak habis dah, nak masuk 10 yang terakhir dah. Tetapi dengan sebab kita kalih dah, duduk dalam bulan Ramadan dah, jadi menyebabkan kita jadi lemah dalam amal ibadat. Kalau gitu bagaimana cara untuk kita nak tambahkan iman, nak menambahkan semangat di dalam kita buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka tak dapat tidak ibu bapa, salah satu daripadanya ni, kita kena dengarkan agama. Kita kena dengar orang muzakarah kelebihan, fadilat, perkara yang berkaitan dengan Ramadan. Kerana bila kita dengar, masuk dalam hati kita, tambahkan semangat kita dalam ibadat kepada Allah. Sebab itulah di hari ini kita dok buat program setiap petang, program namanya Bukakan Hati. Hari ini kita nak kita bersama bukakan hati supaya kita nak dapat benar-benar yang baik. Bulan Ramadan adalah bulan keampunan, bulan maghfirah. Maka sangat-sangat sesal, sangat-sangat rugi manusia yang hidup dalam bulan Ramadan. Allah Ta'ala tidak ampunkan dosa dia. Maka alhamdulillah, bapa yang dikasihi, ruangan kita akan langsungkan lagi
Bukan sekadar satu Ramadan saja, kita akan teruskan sepenuh bulan Ramadan dan juga kita akan sambungkan lagi selepas daripada Ramadan. Pada hari ini alhamdulillah kita bersama dengan Baba Lee kita sekal sebagai nak mari nasihat kepada kita dan nak jawabkan soalan-soalan yang telah kita ditanyakan. Maka alhamdulillah hari ini kita tengok cak lek belakang ni lain sikit kerana kita mari buat di satu tempat kerana ada majlis berbuka puasa sekali. Maka alhamdulillah bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mari bersama-sama kita mendengarkan nasihat daripada bapa dan selepas daripada tu soalan-soalan yang telah dibagikan oleh tuan-tuan saya akan baca dan kita dengar bersama-sama. Kebanyakan soalannya berkaitan dengan buku masalah zakat. Maka penting sangat. Saya harap kepada kita semua pendengar-pendengar yang mana kita duduk dengar sekarang, tolong-tolong kita pecek share supaya saudara kita, adik-beradik kita, waris kita, saing kita boleh dengar bersama-sama. Padahal dalam masa sekarang terkadang kita bawa kereta, kita dengar dua laut, tapi telinga kita masih lagi terbuka, kita boleh dengar perkara-perkara yang baik. Maka bagi saya, dengan segala hormatnya mempersilakan bapa kita untuk bagi nasihat kepada penonton yang duduk dengar di rumah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa alayka natawakkalu wa ilaikal masir. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal masa wa khaira hadzal lail, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatuhu wa hudah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal lail wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dah, wa na'udzu bika min syarri hadzal lail wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dah. Alhamdulillah, para penonton, hadirin hadirat, abang-abang, adik-adik, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-puan, datuk-datuk, datuk-dating yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Mudah-mudahan kita berada di dalam keadaan yang terbaik, keadaan yang kita seronok dan kita sukai. Mari kita di waktu petang yang barakah ini sama-sama kita membaca doa kesyukuran di waktu petang. Mari ikut saya, mudah-mudahan kita masuk di dalam orang yang banyak bersyukur dan orang yang selalu bersyukur kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Iaitu mari kita membaca doa Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdak la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru ala dhalik. Alhamdulillah, kita banyak dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak habis kita nak balas, nak syukur tentang kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurnia dan bagi kepada kita. Tambahan pula kita berada di bulan yang mulia ini. Allah menyampaikan kita di saat ini, di bulan yang mulia ini, alhamdulillah. Kerana di bulan ini satu bulan yang sangat-sangat besar, sangat-sangat mulia di sisi orang yang beriman, di sisi orang yang penuh keimanan, orang yang hati dia betul-betul beriman, ataupun dengan kata lain orang yang benar-benar beriman. Kita ni kita boleh buat satu pengukuran.
satu neraca, satu tali ici nak ukur iman kita, taraf iman kita tu sejauh mana, tinggi mana, persen dia berapa persen dia tu dengan Ramadan lah. Salah satunya. Kita rasa macam mana dengan kedatangan Ramadan? Berasa serenak ke? Kau berasa serupa tula ke? Kau berasa nak habis bangat-bangat ke? Berasa tak sejerupak dah dengan Ramadan? Itu satu ukuran dia. Orang yang Allah Subhanahu wa taala memberi nur iman yang sebenar di dalam hati dia, dia gembira, dia serenak dengan kedatangan Ramadan. Bahkan sebagaimana yang kita selalu duk dengar penceramah-penceramah kita, orang-orang salaf tu dia suka bahawasanya setahun dijadikan Ramadan kesemuanya. Itu di antara tanda iman mereka. Iman mereka sangat-sangat tinggi persennya. Mereka rasa begitu serenaknya, sukanya, kerana mereka faham, tahu isi kandungan Ramadan. Mereka faham dan tahu kelebihan yang dibawa oleh Ramadan. Oleh itulah saya ingin bagi ingatan kepada para penonton sekalian yang mana duk dengar Facebook live pada petang ini, mari kita sama-sama membanyakkan, menambahkan perbuatan ibadah, amalan ibadat kita di bulan Ramadan, dan sama-sama kita usaha membersihkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita sudah mengkotori diri kita, kita menzalimi diri kita sendiri berapa banyak sebelum daripada Ramadan ini. Maka kebetulan dengan Ramadan mari dan kesempatan ini, marilah kita sama-sama menyucikan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menyuci diri satu daripada perkara yang menjadikan kita masuk di dalam kumpulan orang yang beruntung, orang yang bertuah. Selalu yang saya nasihat tajuk ni, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah bersumpah panjang dengan makhluk dia yang banyak. Kita maklum dia adalah surah Asy-Syamsi, surah Wasyamsi wa duhaha, itu Allah bersumpah dengan makhluk dia. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha, sampai kepada Allah jawab sumpah. Panjang dia bersumpah, dia jawab sumpah yang dia nak bagi tahunya ni. Qad aflaha man zakkaha, demi matahari, demi waktu duha matahari, demi bumi, demi barang yang Allah buat semua, Allah bersumpah. Demi diri manusia, Allah kata qad aflaha, demi sungguhnya beruntung, bertuah, man zakkaha, mereka yang membersih ia akan diri. Siapa menyucikan diri, basuh diri dia, dicuci, orang ni orang beruntung, orang yang muflih, orang yang masuk di dalam jumlah orang muflihun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Qad aflahal mu'minun, masuk di dalam jumlah orang mukmin yang beruntung, orang mukmin yang bertuah. Yang sebenarnya begitulah, kita sebagai orang yang beriman tak ada cara lain yang terlebih baik daripada kita usaha membersihkan diri kita. Erti membersih diri di sini, membersihkan jiwa kita, membersihkan dalaman kita. Kita luaran ni tidak di kebanyakannya kita banyak bersih, cuci. Tak kena ajar hak luar ni, tak kena bersumpah hak luar ni. Jaga orang duduk hari-hari dia ambil najis lama tubuh dia, bahkan peluh sikit pun nak masuk tandas, nak masuk bilik air, nak bercuci dah luaran ni. Sebab tu benda luar-luar ni, benda hak tak ada, benda biasa ni
tidak diajar di dalam Al-Quran. Dia tak ajar sangat. Kerana hak ni Allah jadikan lumrah, Allah menjadikan tabi'i, tamacak dah kita semua. Dia panggil pengajaran tamacak ada dah di dalam diri kita. Kita berak. Tak ada siapa dah ajar pun. Kalau tak ada siapa ajar, kita kena basuh. Kita tak boleh nak duduk dengan kotor, dengan bergaul, dengan gelomok tak dengan najib itu. Yang besar, yang penting kita membersihkan dalaman kita. Itu makna yang penting qad aflaha man zakkaha. Allahu akbar. Beruntungnya, bertuahnya mereka yang dapat taufik hidayah, yang boleh menyuci, membersihkan dalaman dia. Dia buat benda-benda kotor, benda cemar, benda busuk yang ada sebelah dalam dia. Kerana benda sebelah dalam inilah payah nak buatnya. Kerana kita, tabiat kita, kebiasaan kita, adat kita, yang kita buat benda-benda kotor ni, benda yang dinampak oleh orang ramai. Baru kita nak jaga. Cuba tengok, kalau benda di tengah orang ramai, di tempat perhimpunan ramai, jarang orang nak buat benda tak molek. Dia jarang. Nak berketuk pun dia apa? Dia malunya. Malu. Tapi bila dia duduk di rumah seorang dia lepas macam bong Pramanu ketung. Tak malu dah. Itu sifat manusia, sifat kita jaga di depan orang. Kerana kita malu. Maka bila dah sifat dalaman kita buruk sebelah dalam kita, tak molek sebelah dalam kita, tidak dinampak oleh orang ramai, tidak dinampak oleh orang biasa, itulah yang payah kita nak buat. Kita pera dia, akhir siapa dia gemuk, siapa dia buah beranak pula, wal'iyadzabillah. Oleh itu orang yang boleh bersih dalaman dia daripada sifat-sifat kecelaan, sifat-sifat yang mazmumah, alhamdulillah. Inilah orang yang sampai kemuncak iman. Orang jadi waliullah, naik sampai peringkat waliullah kerana mereka boleh membersihkan dalaman mereka. Itulah mereka, kita tengok mereka ada nur, ada cahaya, ada lampu di muka dia. Kita tengok dia serupa macam ada pelita cerah. Kerana dalaman dia tu cerah. Itu abdun nawwarallahu qalbah bil iman bil Islam. Hamba yang Allah mencapakkan nur di dalam hati dia dengan Islam. Nur Islam ada di dalam hati dia. Oleh itu munasabah kita berada di dalam bulan barakah ini, mari sama-sama kita membersihkan diri masing-masing. Kita sendirilah boleh nilai diri kita, kita sendiri boleh baca diri kita, kita sendirilah yang tahu apa yang buruk ada di dalam kita. Mudah-mudahan kita Allah gulung di dalam jumlah orang yang beruntung, orang yang bertuah. Ya Allah, jadikanlah kami semua mereka yang dapat petunjuk. Ya Allah, jadikanlah kami semua daripada jumlah orang yang beruntung dan berjaya dan bertuah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu saya boleh sampaikan tazkirah di petang ini sebagai nasihat pada diri saya dan kepada para penonton sekalian. Ya, alhamdulillah. Bapa yang dikasihi, yang Bapa sebut sana, yang pertama hati kita, bagaimana perasaan kita di hari ini. Kita berasa mujur ke kita berada dalam bulan Ramadan, kau kita berasa mujur ke hari raya nak sapa, kau kita berasa lagu mana. Itu tanya hati kita masing-masing. Dan yang keduanya, apa yang kita nak bersih di hari ini. Bapa yang dikasihi, kita sudah berada di dalam bulan Ramadan, yang mesti kita kena bersih iaitulah hati kita. Jantung yang duduk di dalam ini perkara yang paling penting untuk kita nak bersihkan masing-masing. Sahibul bait adra bima fi. Tuan rumah lebih tahu daripada orang lain. Maka inilah peluang yang paling baik untuk kita nak baikkan hati kita. Hati yang ada sifat-sifat mazmumah, hati yang ada sombong, hati yang ada takabur, hati yang ada dengki, hati yang ada ujub, riya, itu perkara-perkara yang tidak baik. Hati yang ada sifat kedekut, maka jangan sekali kita ada dalam bulan Ramadan. Kerana kalau kita ada hati lagu ni, nah saya benar ni lah yang akan nak mari sekat amal ibadat yang kita nak rebut di dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, bapa yang dikasihi,
Selepas daripada ini, iaitulah saya minta kepada semua tolong kita share supaya saudara-saudara kita boleh dengar soalan-soalan yang penting, soalan-soalan yang begitu berharga sekalinya di hari ini. Maka saya minta izin nak tanya Baba sebagai soalan yang telah dihantar mari daripada tuan-tuan. Siapa dia yang ada soalan gapo boleh nak tulis di bawah komen ni. Tapi walaupun kita tak boleh nak baca pada hari ini, insya-Allah kita akan baca pada hari-hari yang lain. Soalan yang pertama yang ditanyakan oleh tuan-tuan, iaitulah dia tanya, soalan ni banyak berkenaan dengan masalah zakat. Soalnya, adakah boleh pelajar pondok, pelajar hafiz, orang duduk mengajar Quran di rumah-rumah masuk di dalam sabilillah yang dikata asna yang lapis? Adakah boleh kita nak bagi zakat kepada dia dan dia boleh makan zakat? Itu sebagai soalan Baba. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Allahumma wafiqna li isabati as-sawabi wal haqq wa zayyinna bil ikhlasi was sidq wa a'idna min syarril khalq wa khtim lana bil husna fi lutfin wa afiyah ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Baba Zul dan kepada yang bersoal, yang menanya, kerana boleh kita dapat tahu hukum-hukum agama, kita dapat faham agama. Satu perkara yang besar di dalam agama, kita usaha memahami agama, itu mana menututi ilmu. Pahala besar kita duduk di dalam belajar, di dalam menututi ilmu. Kisah yang berlaku kalau tengok ada seorang ulama di Syria tu, dia buat mari kisah orang belajar tu, masa dikebomingkan dia, Allahu Akbar, Masya Allah. Satu perkara yang luar biasa berlaku. Nantilah lain kali kita sebut cerita dia. Ni kita fokus kepada soalan berbunyinya, pelajar pondok, pelajar sekolah, pelajar tahfiz, adakah masuk di dalam orang sabilillah? Boleh masuk di dalam orang yang berhak terima zakat. Para hadirin hadirat yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kali kita kena tahu bahwasanya murak dengan sabilillah. Bagaimana kita di pusing ayat pertemuan yang telah lepas kita ada soalan tu dah ke perbezaan lam lil fuqara dengan fi sabilillah kita sudah. Kenapa kat sini dia datang dengan lam, innamas sadaqatu lil fuqara. Bila sabilillah dia kata wa fi sabilillah dengan kalimah fi. Tu di situ di dalam mazhab Syafi'i khususnya murak dengan fi sabilillah iaitu al-ghazi, orang-orang yang berperang. Itu hak maudhu' asal, tajuk asalnya. Yang tidak ada khilaf, yang diittifaq, yang diijma' ulama. Al-ghazi orang perang, orang bawa bedi, bawa kereta gebar, bawa alat-alat perang, orang di dalam medan perang, di dalam persiapan duduk di dalam kawasan perang. Orang yang nak pergi perang, telah siap sedia nak pergi perang, itu asal fi sabilillah. Kemudian ulama terkemudian ni dia meluaskan makna fi sabilillah. Sebab fi sabilillah di segi bahasa itu makna pada syarak. Di segi bahasa dia makna dia lebih luas lagi. Makna fi di dalam sabilillah, jalan Allah. Makna sabilillah makna dinillah. Tiap-tiap perkara yang masuk di dalam menyebar agama Allah, mempertahankan agama Allah, maka masuklah di dalam fi sabilillah. Maka dengan sebab demikian ulama belakang memasukkan para guru, para masyayikh yang semata dia duduk mengajar agama. Dia tak ada kerja lain, dia menyebar agama Allah betul-betul. Maka masuk di dalam fi sabilillah. Kerana agama ni
tersebar dan agama terbedong, tak boleh kawal dengan sebab dia. Ya. Kalau tak ada ulama, agama ni hancur. Maka kerja ulama, kesan ulama ni lebih besar daripada orang perai lagi. Kerana dia boleh jaga agama, dia betulkan kesilapan di dalam agama. Oleh itu, guru yang mengajar agama masuk di dalam fi sabilillah pada pandangan yang baru. Adapun pelajar, Ya. semata pelajar, dia tak masuk di dalam kategori, di dalam pengkat fi sabilillah. Dengan umum pelajar tak masuk. Dia dalam mazhab kita Syafi'i, mazhab Hanafi dan mazhab lain tak masuk. Pelajar tak masuk dalam fi sabilillah. Ini kita kena baca dalam bab fiqh. Pelajar di dalam bab miskin, dengan sebab dia belajar, kita nak bagi zakat fitrah di atas nama dia miskin. Ni nak bagi faham sikit ya. Nak jadi di dalam sikit kerana pengalaman yang saya baca tu boleh jadi para penonton ni tak sapa, tak tahu. Nak bagi sapa kepada para penonton tajuk zakat. Kerana kita tajuk ni kadang kita tidak turun dalam. Kita pergi kok bira-bira, pergi kok tepi-tepi. Cara dalam-dalam dia tu kita bukan jadi tok guru. Kita tak ada pesak lah sebelah dalam-dalam tu. Kita tengok kok luar-luar saja supaya kita jadi osor lah. Yang mau suruh sekat je lah kita je. Tu kalau nak pesak lah iaknya kena cak tepi tu dan lain lah waktu. Dan dia mana kena kita cara mendalam. Pelajar kita nak bagi zakat dengan cara dia pakai miskin. Itu pun ada tafsir. Sebab kalau pelajar ni dia dengan dia duk belajar, sekiranya kalau dia beradu belajar, dia pergi kerja, ada kerja celah-celah tu. Tak ada kira celah-celah lah, dia beradu daripada belajar, dia pergi kerja terus, ada kerja dia. Kerja barisak ke, kerja buka kedai tom yam ke, itulah ada kerja dia. Tapi dia tak segi kerja, dia nak belajar. Semata dia nak belajar, tak boleh makan zakat. Sebab kita dikira kaya ni dia ada dua kaya. Cara kaya. Satu dia panggil kaya dengan milik harta. Harta banyak. Harta tu hak kita bahannya. Yang kedua dia panggil kaya usaha. Kaya kerja. Dengan makna dia kerja cukup makan. Makna kalau dia tak kerja pun, tapi kerja ada, dia tak si kerja, dipanggil dia kaya. Tak boleh makan zakat, kita tak boleh beri zakat tu. Tak boleh beri zakat. Walaupun dia pelajar. Dan pelajar yang tak kerja, dia nak belajar. Kerja ada, dia nak belajar. Dia nak belajar, pelajar ni boleh makan zakat, tak boleh makan zakat, ada dua. Satu, pelajar yang dia belajar ni nampak tak ada jalan manalah nak boleh ilmu tu. Nak jadi orang alim. Ni tak boleh makan zakat. Dia tak boleh mengaji, dia kena nisbah zakatnya, dia kena beradu mengaji pergi kerja. Makna dia kaya, tak boleh masuk di dalam kategori, di dalam darajat orang yang pakai. Tak boleh panggil orang miskin dia. Tak boleh makan zakat lah. Dalam pelajar dia. Dalam belajar sekalipun. Tak ada harapan kata nak boleh. Mana tak sungguh lah. Tak sungguh, bodoh. Mudah ke ceritalah dia cidik dia tu tak tinggi sangat. Tak tinggi sangat. Ni bukan kita kata kita menghina makna. Tuhan bagi masing-masing. Tapi orang ni cerdik, orang ni kurang sikit. Kalau dia pelajar, dia tu dia ada usaha, dia ada jalan, dia rajin mengapanya dan dia cerdik, nampak nak alim. Hak ni dia boleh tak kerja, dia boleh makan zakat dengan jalan pakai miskin. Kesimpulannya, pelajar ni tak masuk dalam sabilillah, hanya dia boleh makan dia dengan jalan pakai miskin. Kalau dia pakai miskin boleh lah. Jadi pelajar tak boleh.
Masalah sabilillah dia tak masuk sama tak sekali. Masuk, tak masuk dalam sabilillah. Tapi ada jalan fakir miskin. Fakir miskin. Tapi tengok sani lah. Tengok sani. Bukan kata semua pelajar. Bukan semua dak. Tapi kalau itu sebagai ilmiah. Ilmiah lah. Sebagai ilmiah. Adapun kalau kita tengok dia panggil hak reality, hak prakut, hak berlaku sungguh di tempat kita ni, mana dia panggil kerja tempat kita ni dia tak ada. Kerja tak cukup dia panggil. Pada tak ada kerja baik duk mengaji. Tu begitu. Beradu mengaji nak pergi kerja ke apa? Kerja pun tak ada. Kerja pun tak ada. Memang semua kerja tak ada. Tok ngan dia panggil. Jatuh kerja. Dia duk mengaji tu maksud dia pakai miskin lah. Pada uruf, pada adat kita, rolik tempat kita begitulah. Kalau kita kata negara maju, negara kita ni, negeri kita ni jadi maju sikit, ada kerja, siapa luar boleh kerja cukup makan. Makan bulan ni dia cukup, hari dia cukup, tahun ni cukup. Kalau boleh duit tahun ni dia kira boleh cukup. Tak boleh makan zakat. Walaupun dia sesak di dalam mengaji, dia tak ada kerja buat duk mengaji. Hak tu tak boleh makan zakat. Tu bentuk ilmiah. Ilmiah lah. Jadi kalau baba tolong serup, kalau tempat rumah kita ni rupa-rupanya kalau pelajar tu betul sanilah. Hak boleh zakatnya. Boleh zakatnya. Di atas jalan fakir miskin. Fakir miskin. Itu dinas oleh ulama kita baca kitab Hambali pun begitu. Pandangan Syafi'i begitu, dalam pandangan Hanafi pun begitu. Dia tafsir pelajar hak nak masuk dalam fi sabilillah dengan mana orang boleh makan dengan jalan fakir miskin, orang pelajar tu yang ada okat nak alim. Itulah mudahnya. Ya. Itulah di antaranya yang mana kita dapat dengar soalan yang pertama. Alhamdulillah. Nanti insya-Allah ini yang sebenar boleh jadi pendengar kita tak puas hati. Dengan sebab pelik sikit kan aku tak biasa dengar ni. Kena nakan nas mari nakal kitab pandangan yang ditulis nah yang ditulis oleh ulama, pandangan ulama. Insya-Allah saya ada himpun, insya-Allah saya boleh buat. Jadi insya-Allah lah kita nanti ambil masa lain boleh. Masa lain untuk kita bahas masalah ni kita baca hak ulama selalu. Itu saya ambil kesimpulan. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Bapa yang dikasihi, soalan yang kedua berkaitan dengan masalah zakat juga. Orang kampung tanya katanya minta tolong ajar cara-cara keluar zakat fitrah. Lepas tu sekali dengan niat lah. Moga ni tak lama dah nak keluar zakat ni. Lagu mana cara nak keluar zakat? Jual beli beras tu baik mana? Minta tolong bapa jelaskan. Ya sepatutnya yang sebenarnya perkara ni tak payah kita ajar dah, kerana kita berulang kali dah kita dah amal. Nak tahu tapi tabiat kita orang panggil kita buat tak berat mana. Bila siapa tahu ni kena belajar pula dah. Menunjuk kata kita tu bukan tak pandai dah, kita nak berkemah begitu ya. Nak baru sikit dah gitu kan. Tak pandai langsung bukan tak pandai langsung tahu dah, cuma takut ada wacan baru ke, nak tahu wacan baru. Nak update sikit, nak baru cara-cara. Kalau dulu buat kurang kena ke, tu malah jugalah soalan. Gua ada buat sok-sok dah. Ada buat sok-sok dah. Memang lagu itulah. Maknanya nak royak dengan secara detail layak dia tu kena pakai dia ialah petaninya kalau detail dia. Moga dia ada zakatul fitri bak zakat fitrah dalam pekah tu ada lebih kurang 4 halaman tu juga kita nak ambil tu juga 4 5 halaman tengok kitab-kitab lah. Maka panjanglah cara dianya. Maka apa hak patut kita sebut? Pertamanya niat. Niat kita nak keluar zakat fitrah tu apa hak kita nak berinya. Jadi di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab jumhur ulama, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, kita wajib zakat fitrahnya perkara hak nak keluar zakat fitrah iaitu makanan mengenyai. Iaitu beras lah, kesimpulannya beras. Tempat kita orang makan gandum dia keluar gandum, orang makan roti dia keluar gandum. Kita kena segatai beras. Segatai beras di atas orang yang wajib
Ghalibnya kitanya kuasa belakalah. Qadas kita ada anak 10 orang, hak wajib kalau 10 orang, hak wajib atas kitanya, hak tak balik tu lah. Kita kata 4-5 gatal tu kebiasaan kita tu kuasa belaka keluar. Lepas tu kita ambil beras gatal, kita niat ini zakat berterah, hak wajib atas aku. Cukup dah lah, tak payah kali. Sikit tu ya. Banyak tu ya. Inilah zakat berterah. Hak wajib atas aku. Niat gitu ya. Ada kena buat tahun ini. Dah tak apa dah. Tak kena buat tahun ini, hari ini nak sedekah ke tok guru ni. Dah kena bubur dah. Ya. Tak ada payah kali hak tu berpung. Ya. Cumanya apa ni, hak penting kena jaganya sebagaimana Bapa Zulsito saat ni. Cara berjual, beli, hak kena sentuh sikit. Ya. Jadi kalau hubung kait dengan kita dok buat dengan apa melalui amil majlis, tu kena jaga benar-benar lah. Banyak kita buat tak kena, buat salah, tak sah zakat kita tu. Lagu mana? Kita pergi kepada masjid, Tok Imam, Tok Khatib, Tok Bilal, ke duk tunggu situ dia sebagai amil. Ya. Pak kita tak ada buat berah. Kita bawa duit pergi nak beli berah. Akan dia bawa duit pergi nak beli berah. Royak Tok Imam nak beli berah berterah. Kita biasa kita kecek itu berah berterah, orang tak beli, tak jual. Ya. Tok Imam ambil berah yang orang kampung tu juga pergi beri kepada dia, serah pada dia, suruh dia bagi pada fakir miskin sebab dia amil. Dia sebagai pengumpul zakat, dia hipung zakat. Hipung zakat orang bagi dia letak situ. Letak situ satu soalan tu. Penuh duk tamu jabir tu lah. Tamu lepas pada tu baru dia nak asingkan hak ni fakir miskin buat fakir berapa gatal, miskin berapa gatal, mualaf berapa gatal, dia nak baru nak ni tu. Dia ambil berah yang dihimpun ni lah. Jual kepada kita segatal. Mari orang lain pula ambil juga hak ni juga segatal. Itu tidak sah pada syarak. Tu hak kena jaganya dia dalam bab zakat. Sebab apa? Sebab dia jual barang yang bukan milik dia. Sebab ni milik fakir miskin, cuma tak siapa lagi, dia sebagai wakil saja. Bukan hak orang wakri. Orang wak mari serah pada dia, suruh siapa kepada mustahiqin, siapa kepada orang yang berhak makan zakat. Dia ambil hak ni jual kita pun beli tak sah. Tak sah kerana orang berjual ni bukan milik dia. Itulah yang kena jaga. Tu amil lah kena jaga juga. Orang jadi amil tak pandai, orang jadi amil tak faham di dalam nak mengurus zakat. Banyak ke dia hari ni amil tak pandai ni. Tak faham. Dia duk jual berah ni. Tok Imam, Tok Khatib, Tok Bilal ada jual berah ni. Tak sah, kena tolong siapa. Siapa yang dengar ni, kita berapa ribu orang ni yang dengarnya, kita pakat siapa kata buat lagu ni tak betul pada syarak, tak sah pada syarak. Apa nak buat lagu nak wisah? Kena belajar lah nak wisah, nak buat lagu mana. Nak wisah ke duk tunggu dalam rumah itu tak boleh. Kena masuk jambai mani baru sah malam. Tu ya sah dia nya. Nak bagi sah kena jadi barang tu milik kita. Jadi hak kita. Jadi hak kita. Tok Imam kena cerdik sikitlah, kena pandai menega lah. Labalah Tok Imam. Beli berah boleh 10 guni, 10 buku tu. Mari letak. Baik 5 dulu kalau takut rugi. Habis 5 pergi beli pula. Kalau beli semua tu pula jual tak habis. Tok Imam tu rugi pula. Dia pandai menega lah. Bila orang mari nak beli suka. Dia beli 50 kod segatal. Jualan 70 kod segatal. Boleh 20 kod dia. Jual tu orang kita beli. Dan kita niat. Wakil kata Imam tu siapa kepada fakir miskin orang berhak. Dia ambil berah tu tambung situ pula. Berah tu bertambah lah. Berah tu. Ni dak berah dak banyak tu 30 gatal, bertambahnya duit saja. Itu tak sah pada syarak. Tu kena jaga. Di dalam bab mengurus zakat sana ni. Kalau hak Tok Imam cedek dalam bekas tu apa? Berah dia tak segatal. Orang mari jual berah gatal, banyak bayar. Tu tak sah. Sebab apa? Tapi hak tu tak. Dia cedek mula-mula tu hak dia. Dia jual tu bila dia jual jadi hak orang beli mula-mula. Orang beli mula-mula tu
wakil dia suruh siapa pada fakir miskin, jadi hak fakir miskin dah lah, tak jadi hak dia lah. Jangan ambil jual pula kali kedua, tak boleh lah. Sah orang kali pertama je lah. Orang hak mula-mula beli tu tak apalah. Ya. Orang kedua tak boleh lah. Sebab orang beras orang lain dah. Bukan beras tak email dah. Tak email kena ambil beras lain pula, segatal lain pula. Orang mari yang kedua. Manakala 1000 orang tak email kena ada beras 1000 gatal untuk jual. Itu maksud dia nya. Ya. Itu hak patut jaga sungguh-sungguh dan patut sebar sungguh-sungguh. Saya dok sebar mari lama dah, cuma kita sebar di dalam wong cap sepit-sepit kerana penonton saya ni tak ramai, penonton Baba Zoo ni ramai, ni untungnya boleh sebar luah. Insya-Allah lepas pada tahun ni rasanya tak ada lah. Dengan sebab sebaran ni sampai insya-Allah taala. Kita pakat guna masalah ni lah buat jadi betul supaya kita nak wisah. Nak wisah. Kalau dia tak sah supaya kita tak keluar apa dah? Ya. Allahu Rabbi. Inilah di antaranya kita pakat-pakat. Jadi babo, kalulah bagi orang ada zakat, ada beras dah. Senanglah bagi dia ni. Dia bagi beras tu tak ada masalah. Tak ada masalah lah. Tadi niat ini zakat terah hak aku, ni zakat terah hak isteri aku, ini zakat terah hak anak kecil aku, ni hak anak tengah aku, tak ada apa patut buat. Ambil beras bagi kau tak email. Bagi tak email, bagi kau tok guru, bagi lah tak siapa pun tak ada apa dah lah. Ni tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Allahu akbar. Inilah di antaranya bapa yang dikasihi, dan kita kena cuma lah bab masalah ni kerana ini adalah ibadat yang sakut dengan diri kita. Nah, baik. Seterusnya soalan berkaitan dengan zakat lagi. Soalan yang ketiga tanya kata, adakah boleh kita keluar zakat fitrah ni babo dengan rupa duit? Ambil duit, niat atas duit pakai will lalu dah. Adakah boleh? Ya. Alhamdulillah. Allahumma waffiqna li usabati as-sawabi wal haqq wa zayyinna bil ikhlasi was sidq wa a'idna min syarri khalq wa khtim lana bil husna fi lutfi wa afiyah ya rabbal alamin. Keluar zakat terah dengan duit selalu boleh ke tak? Di dalam mazhab jumhur tadi yang saya sebut, tiga mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, tak boleh kita nak keluar zakat fitrah melalui harga duit ke dan barang-barang lain, tak boleh. Hanya kena keluar dengan makanan yang mengenyai saja. Di dalam mazhab Hanafi, dia boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan harga, dengan qimah, nilai beras, nilai gandum tadi. Boleh dalam mazhab Maliki. Dan ada seorang ulama Morocco, Al-Hafiz Ahmad bin As-Siddiq Al-Ghumari, dia tulis satu buku, satu kitab tajuk Ikhraj Zakatul Fitri bil Mal, mengeluarkan zakat fitrah dengan harta. Dia buat data dalil banyak di dalam tu, dalil daripada hadis-hadis Nabi. Dia pungut-pungut, dia menyokong, dia berpendapat kata boleh keluar zakat fitrah dengan duit. Kata Imam Ramli rahimahullahu taala di dalam fatwa dia dalam mazhab kita Syafi'i, Imam Ramli dia kata boleh kita taklid pendapat Imam Abu Hanifah di dalam tajuk ni, kerana lebih manfaat kepada fakir miskin. Lebih lagi keadaan kita di hari ni dengan keadaan dulu, 1000 tahun dulu orang hajat makanan lebih banyak pada harga ni ya tak ada nak mana nak kepada makanan. Orang dulu ada makanan, ada gandum itulah duit dia dah hotunya. Hari ni kita duit tu hak besarnya, tak ada beras pun tak ada gapo, asalkan ada duit kenyai bucik mata perut kita, tak ada masalah. Duit tu lebih manfaat. Oleh itulah kalau orang bawa duit tadi, kalau dia niat turut taklid mazhab Hanafi, taklid ulama yang kata sah keluar zakat dengan duit, dia beri duit terus dengan beli beras, baik dia beri duit lagi beli beras di Tekmek, tak sah. Kalau beri duit tu ulama kata sah, baik beri duit selalu. Baik beri duit selalu pada dok beli beras tu. Sebab tu ada ulama kata sah. Dan lebih manfaat pada fakir miskin. Betul. Kalau kita tengok masa sekarang apa jadi manfaat lebih lagi. Lebih. Sebab tu negara Malaysia dia ke ambil pandangan ni, pendapat ni, dia Malaysia terus pakai duit terus dah. Pakai duit terus dah. Kita pun ni kerana kita tak jadi negara. Kalau kita jadi negara boleh jadi kita pun supaya Malaysia juga. Kita lah ni dak jadi koking kerana kita tak ada ibu bapa.
kita anak yatim ke bakat duk inilah kita gininya. Ya, ya. Insya-Allah nanti kita balik kita ada apalah. Lepas tu babo, cara lagu mana? Cuba babo hurai. Kalau contoh saya nak beri dengan duit sana ni. Dengan duit tak ada apa. Ini duit zakat tu hak wajib atas aku. Ganti berah tu. Tak ada Gitulah. apa. Niat aku nak taklid, aku nak ikut ulama yang mengata sah keluar zakat dengan duit. Cumanya kita kena ra'in sikit dalam mazhab Hanafi, kena beri pada fakir miskin tu. Fakir miskin sungguh di dalam mazhab Hanafi lah. Tu kalau fakir miskin, kalau orang milik nisab, orang milik nisab tak pakai panggil fakir miskin di dalam mazhab Hanafi. Kena sikit dalam bab fakir miskin mazhab. Maknanya kena susah sungguh lah. Kena belajar sikit kat situ. Belajar bab tu lah. Kena cek orang fakir sungguh lah. Hak ni kena pada tok fakir kita sungguh lah. Orang mengaji dia tak ada apa perkara tu fakir miskin sungguh dalam bab mazhab Hanafi. Ada je pun jaga 150 kok ya tok fakir kita. Tu fakir lah. Kala ga 5 kok ya. Kalau tok guru tu ada agak 105 kala dia. Tu mana tu fakir miskin sungguh. Kalau ada milik nisab, ada milik nisab zakat, tu tak boleh panggil fakir miskin dalam mazhab Hanafi. Ya. Begitulah ibu bapa dikasihi, alhamdulillah. Jelas dan juga nyatanya bab masalah ni. Jadi pendapat yang mana babo sebut sani tu adanya dikatakan boleh kita nak keluar, tapi dengan syaratnya kena buat jadi betul nah. Alhamdulillah. Soalan seterusnya berkaitan dengan bab masalah zakat lagi. Ini soalan ni daripada Mekah. Dia kata dia ni asal daripada Jawi, tapi sekarang ni dia duduk Mekah. Lepas tu tanya katanya, adakah kena keluar zakat di Mekah atau kena wakil kepada orang Jawi ni babo? Tu dia antara soalan dia. Ni dia hubung kait dengan pindah zakat. Dia begini dulu, kita duduk di Mekah, kita nak keluar zakat kepada siapa? Kepada siapa? Nak keluar zakat untuk kita ke? Keluar zakat bini kita hak duduk di rumah ke? Anak kita hak duduk di Jawi ni, hak duduk di petani ni. Dia kena tengok situ pula. Ya. Kalau kita nak keluar untuk diri kita, kita keluar di Mekah sebab kita duduk di Mekah. Pertama kali ya kena tengok masa wajib, masa malam raya jatuh matahari hak akhir puasa, malam raya tu kita duduk mana? Kita duduk di Mekah, kita keluar di Mekah. Kita duduk di petani, keluar di petani. Kita duduk di Malaysia, keluar di Malaysia. Dan kalau kita tu nak keluar hak untuk bini kita duduk di petani. Duduk petani kerana kita duduk Mekahnya, tiga. Tiga. Nombor 3 tu hak duduk di petaninya, hak duduk di Mekah tu di Mekah. Kena beri zakat juga hak duduk di petani. Hak duduk di petani ni lah kena wakil. Kena keluar di petani. Kalau nak keluar petani, dia kena keluar sana. Keluar sana dia kena tambah kapal kelik mari beri zakat segatal untuk hak bini petani tak padah. Nak tambah kapal nak keluar zakat terah wakil untuk bini keluar di petani. Sebab wajib dia duduk petani, wajib dia beri ke orang petani. Zakat dia kena beri ke orang petani. Itulah yang saya kata tadi, ini hubung kait dengan pindah zakat. Di dalam mazhab kita Syafi'i, pindah zakat haram serta tidak sah. Maknanya bini kita duduk di petani, kita duduk di Mekah, kita nak keluar zakat untuk bini kita petani, nak beri ke orang Mekah, haram serta tidak sah. Itu kul mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i. Tetapi sebagaimana yang saya sebut dulu di studio kita, iaitu pendapat ni ada pendapat saja, tidak diamal dan tidak dipatwa. Yang dipatwa menyalahi dengan mazhab. 3 masalah yang disokong oleh ulama mutaakhirin. Pendapat Ibn Ujail Al-Yamani dan ulama kita dalam mazhab Syafi'i sokong banyak pilih pendapat ni. Iaitu 3 masalah yang dipatwa tidak mengikut mazhab. Maknanya keluar daripada mazhab, petua mengikut pendapat mazhab yang lain, iaitu harus pindah zakat.
serta sah, boleh nak pindah. Ya. Mengikut pendapat ni lah yang diamal. Yang diamal. Dan kita sini pun tok guru kita hak kata tak sah, dia buat amal. Semua tok guru. Contoh mana? Seperti saya duk bertani. Ya. Lepas tu anak murid saya ada hak menara, ada hak jalan. Ya. Tani tu pula bukan budak seket semua. Budak seket tak sampai satu cokong pun. Tak sampai dua cokong. Budak luar saja. Budak luar saja. Oh. Bila zakat berterah, mari sedekah pada saya. Itu pindah zakat lah. Budak menara kena keluar di menara, wagi ke seket, wagi ke petani tak boleh, haram serta tak sah. Tapi tok guru terima tak? Terima. Penuh rumah tok guru berah. Ya. Apa macam mana kata tak sah, tok guru kata tak sah. Tu kata aku tu orang kata boleh pindah. Dia kata lah hati dia lah. Tak lihat hati dia, bila tanya kata tak sah. Ini kata tidak diamal, dia panggil ada saja tidak diamal. Oleh itu saudara kita hak duduk di Mekah nak keluar di Mekah untuk bini hak yang tiga, yang kedua di rumah ni tak ada masalah lah. Keluar di Mekah lah, duduk di Mekah tak ada apa-apa. Bina di atas pendapat yang kata boleh pindah zakat. Boleh pindah zakat. Tak ada masalah. Diamal dan serta ada dalil. Dalil pindah zakat tu kuatlah. Kerana pendapat ni ringin sangat dalam mazhab kita Syafi'i. Dalil dianya tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Tu saja diambil daripada orang kaya Yaman, ditolak diberi kepada orang fuqara Yaman. Mana pihak dikata wa turaddu ala fuqaraihim. Dhamihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Maka itu saja dalil. Maka Yaman ni kawasan luas. Ambil Yaman, ambil daripada Arniyak ni beri pada fuqara ni tak ada masalah. Dia ambil pada Yaman, ada dibawa pindah ke Madinah. Itulah kata pendapat atau pindah zakat tu pendapat yang sangat kuat yang boleh kita ikut. Ya. Gitu di sini kita amal, di sini pun begitulah amalan kita di sini. Tu kata adalah kita saja. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bapa yang dikasihi, itulah di antaranya soalan yang telah ditanyakan oleh tuan-tuan. Maka soalan berkaitan dengan zakat lagi. Ada orang tanya zakat, dia ni wajib zakat. Tiba-tibanya boleh duit hak kerja airway RM10,000 2 bulan apa ni? RM10,000 boleh. Dia tanya kata boleh duit covid ni. Duit covid. Duit covid duk gelepar tak ada duit. Lepas tu dia tanya katanya nak ambil duit tu buat keluar zakat boleh ke tak? Ambil duit hak kerajaan bagi kerana covid ni boleh ke tak? Ya. Kalau tahu kata covid ada di duit tu tak boleh. Haram nyanyi ke orang, kita buat mudarat kepada orang, menyebab bagi orang mati dengan sebab kita tak boleh. Kalau covid ada di duit. Ada di duit tu. Kalau duit tu duit covid tak boleh lah. Tapi duit tu kerajaan bagi masuk dalam poket kita, jadi milik kita. Bila jadi milik kita, hak kita, tak ada masalah lah. Kita nak keluar zakat ke, nak pergi beli beras ke, nak pergi bayar asuran mutu ke, bayar api rumah, air rumah, tak ada masalah. Tak ada masalah. InsyaAllah ta'ala tak ada masalah. Alhamdulillah. Kalau kata ada masalah tak boleh, cuba datang sebab apa boleh tak bolehnya. Duit kerajaan tu lah. Kalau buat duit kerajaan tu tak boleh belakang semua mari di bank kerajaan belakang duit yang kita duk guna ni. Kok kerja kerajaan kau tak boleh gitu, tak boleh belakang. Tak boleh belakang lah. Kalau turut gitu gak kita tak kena pergi kedai, kita pakai tanah ubi, tanah kacang, tanah seram, makan hak kita jelah, tak buat kena. Sendiri. Sendiri semua. Duit pun kena mohon sendiri. Tak ada masalah insya-Allah taala boleh. Tak ada masalah. Soalan ni daripada mak-mak kita duk bimbang, duk takutnya. Tak ada apa ambil duit. Moga milik kita dah. Milik kita dah boleh kita nak keluar zakat. Habilah di antara berkenaan bab masalah zakat. Maka soalan seterusnya dia tanya katanya selepas daripada kita semaya witir, adakah boleh nak semaya tahajud selalu? Tapi tak ada sebut kata masa piye mana. Cuma lepas maya witir nak maya tahajud lalu boleh ke tak? Dia biasanya kita ambil hak ghalib kita dulu, hak orang ramai ni. Kita sudah semaya isya, kita semaya tarawih. Sudah semaya tarawih, kita semaya witir. Biasanya kita semaya di awal-awal malam lah. Biasanya kita semaya pukul 8, 8.30. Sudah 9.30, 10.30.
Begitu hak banyaknya. Ada di sana, ada orang semaya tarawih, semaya witir di hujung malam. Dia tidur dulu awal malam. Dia semaya isya sudah, dia ngambil rehat, dia tidur. Jaga mari apa lepas daripada tidur tu, dia bangun semaya witir. Tu bentuk cara orang qiyamul lail. Bentuk semaya tarawih ataupun dia jaga bulan Ramadan dengan ibadat kepada Allah dengan semaya. Maka semaya tahajud di dalam mazhab kita Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullahu taala sebut di dalam kitab Majmu' dia, makna semaya tahajud, takrif, definisi takrif semaya tahajud ni iaitu sembahyang kemudian daripada tidur, kemudian daripada jenera. Tu berpanggil tahajud. Maknanya kalau kita nak semaya witir sudah semaya tahajud, kita nak sudah semaya witir ni, kita nak semaya tahajud hak biasa, maknanya kita jenera. Kita tak ada tidur lagi, kita baru sudah semaya, tak boleh. Kena kita tidur dulu. Walaupun dia baru pukul 10, baru pukul 9 sudah semaya isya, kita tidur. Jaga tidur, mari kita semaya witir, semaya tahajud boleh. Itu masalah bukan kata ittifaq, ada di sana waktu masuk dia bila sudah tengah malam lagi kat belakang tu, boleh nak semaya tahajud. Tapi yang muktamadnya semaya lepas daripada jenera, itulah semaya tahajud. Makna kena jenera. Bila jenera kita bangun mari semaya witir, jadi tahajud. Itu dah tahajud. Itu tahajudnya. Kita tu tahajud dah lah tu. Mana semaya gapo pun tahajud. Semaya gapo pun jadi tahajud. Semaya sunat selepas daripada tidur. Ya, alhamdulillah. Baik ibu bapa yang dikasihi, maka soalan seterusnya berkaitan dengan semaya sunat lah. Dia kata, adakah boleh kita nak semaya tasbih pada malam 10 akhir Ramadan ni? Nak malam, semaya tasbih tak mau. Orang jenis rajin buat amal ni. Ya. Tanya boleh ke taknya? Nak maya tiap-tiap malam apa? Nak semaya tasbih di bulan Ramadan. Boleh ke tak? Saya ada ita tengok tu, nampak tak ada tempat hak jadi halangan, tak ada sebab hak jadi kata tahrim. Sebab apa di bulan Ramadan jadi haram tak boleh nak semaya tasbih? Kerana hadis semaya tasbih tu Nabi kata, sekira kamu kuasa buat setiap hari, hendaklah kamu buat setiap hari. Termasuknya hari-hari Ramadan. Kalau mu tak kuasa, Nabi kita dia ngapak saudara dia kasih sangat. Saya kasih Ibnu Abbas, bapa saudara Nabi. Nabi kata, aku nak hadiah kepada engkau, saya nak hadiah kepada engkau. Kasih ni. Tu Nabi hadiah kepada dia semaya tasbih. Maka Nabi kata kalau mu kuasa buat tiap hari, buatlah setiap hari. Maka Nabi tak ada kecuali kan. Nabi tidak istisna kata bulan Ramadan jangan, tak ada. Lepas tu di dalam hadis-hadis yang lain pada tu pula tak ada kecuali, tak ada kata haram waktu tahrim untuk semaya tasbih di bulan Ramadan, tak ada. Kalau mu tak kuasa tiap hari, mu buat satu Jumaat sekali, seminggu sekali. Kalau mu tak kuasa, buat sebulan sekali. Kamu tak kuasa, buatlah setahun sekali. Kamu tak kuasa, buatlah seumur hidup sekali. Kerana fadilat dia, kelebihan dia tu besar, banyak. Oleh itu, kita nak semaya tasbih di bulan Ramadan, boleh setiap malam pun boleh. Itu yang lebih paling molek lah. Nama dia apa? Nama kita membanyakkan ibadat di bulan Ramadan. Kena dengan tepat dia dah lah. Tambah ibadat bulan Ramadan sabit di dalam hadis Musannaf Abdul Razak dan hadis yang lain. Semaya sunat diberi pahala seperti semaya fardu. Satu ibadat diganda sampai 1000, walau bukan malam Lailatul Qadar pun. Walau hadis ni hadis fi fadailil amal saja, tak ada masalah.
Inilah ulama kita kata kita sunat banyakkan ibadat di bulan Ramadan. Lebih lagi semaya tasbih memang sudah dicuba orang yang beramal dengan semaya tasbih. Masya Allah, Allah bagi barakah, Allah bagi karamah. Ibu-ibu, bapa-bapa, para penonton sekalian, siapa kuasa semaya tasbih, semayalah. Insya Allah orang semaya tasbih dibarakati oleh Allah dengan berbagai-bagai barakah. Bahkan Allah bagi karamah kepada dia, senang di dalam hidup dia, dan jadi boleh dikata siapa menghidup semaya tasbih, orang itu salah seorang daripada aulia Allah. Waliknya orang boleh menghidup semaya tasbih, orang itu aulia Allah lah, waliullah lah. Orang hak tanya ni bukan orang biasa dah, bukan orang biasa dah, orang yang dipilih khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang biasa tak tanya, terawih pun tak nak cukup kita orang biasa, nak tanya semaya tasbih ni pula jauh kita. Kita boleh semaya tarawih tu pun muncul dah. Semaya tarawih tu pun duk tawar je kat cakap. Buat lapar boleh kedak wabah, panggil tarawih kedak. Tu duk tawar. Dia minta tawar lagi. Minta tawar lagi. Tawar pula, tawar murah pula dah. Kalau tawar 10 hingga juga 50 nya tawar turun lapar. Orang letak 20,000 tawar 8,000 apa orang. Teruk tak pandai beli langsung. Ya. Begitulah. Maknanya kalau boleh semaya alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Begitulah bapa yang dikasihi, apa yang kita dengar daripada jawab pihak bapa ni sangat-sangat jelas, sangat-sangat nyata. Alhamdulillah. Maka ada lagi masa soalan seterusnya, ini berkaitan dengan rumah tangga, keluarga. Soalan ni memanglah kita rasanya banyak dah. Banyak hak tanya, duk ambil mari tu banyak. Maka kita jemputkan soalan ni, dia katanya tok laki ni tak puasa. Lepas tu bini ni tak ada buat lah nasi dia nya. Lepas tu balik bini ni duk bimbang takutnya jadi deraka. Dosa ko bini tak nanak, tak buat lauk kepada tok laki yang tidak puasa. Molek kat tu. Maknanya soalan ni soalan bentuk kepada nasihat lebih daripada hukum. Jadi bini pun kita tak berapa faham di dalam hukum. Ya begini, kita kena tahu hak asal dulu. Asal bini menanak tu wajib ke tak wajib? Kat situ bini menanak kepada tok laki tu. Wajib ke tak wajib kat situ. Apa hukum bini masak kepada tok laki. Tu kat situ. Itu nama dia bini masak kepada tok laki tu dia panggil amalan khidmah. Amal kerja tolong bantu saja tak wajib. Lepas tu lebih lagi bila tok laki tak puasa, kau sangat lagi lah hak tunya. Hak ada dah molek kita cuah. Soalan kata gitulah. Maknanya kita nak tolong bantu dia, sepatutnya dia kena menanak wika bining tu we makan. Hak sepatutnya. Hak sepatutnya. Maknanya dia kena cari orang kerja. Mana bini tu dia tolong tok laki. Pahala banyak dia, jangan buat gitulah. Tak menanak kita sungguh pada ada dengar. Kita kena kata amalan dia tu bantu, itu pahala besar untuk dia kerana dia bantu tok laki dia. Maknanya kalau tok laki tak puasa tu kena belajar cara cerdik sikitlah. Nak buat lagu mana. Kalau kita tak menanak tu jadi balah bercerah pula. Nak buat lagu mana, nak buat dia faham, tajuk kata kena puasa dan dia tak masak ni kerana nak latih tok laki tu. Tok laki tu kata tak puasa pun tak apalah, we support orang puasa kan, nak we rasa kata orang puasa lagu mana dan upamanya begitulah. Maknanya kena belajar cerdik lah. Belajar cerdik seperti cerita-cerita yang sabit pada masa Nabi dan pada masa orang salaf. Dengan tok laki dia, kenal tok laki dia. Kenal tok laki. Seorang tu anak dia mati. Anak dia mati, tok laki dia tak ada di rumah. Bila tok laki dia kelik,
dia duk fikir nak buat lagu mana. Kalau royak kata anak mati, berdepan tak tahu apa. Moga orang Arab dia kasih kepada anak. Dan lagi pula dia kena atuk laki dia. Buat lagu anak. Itu kata dia fikir dia kena cidik. Bila kelik dia sambut, we makan. Orang jantan ni kena ingat kita jadi orang betina. Kalau hak rima tu kita kena suap we bucik sama perut dia. Kan we perut kosong, semua nak kekoh semua. Kelik sapa akik selalu dah. Pengak ubi ko, locong ko, bubuh we perut dia terik. Tu tak apa. Tak apa. Walaupun rima pun. Walaupun rima pun. Rima ya kekoh orang tu kaya lapar ya. Dia kenyang tak ada gapo. Gi rosak belakang tak apa lagi. Ya dak terkek masa ya lapar rima. Ya. Tu tak mengaji ni tak mengaji harimau. Abang ngaji udah harimau. Rima dia tu kaya lapar tu. Masuk dekat tu nya kekoh dia sungguh. Kekoh sungguh. Cuba we makan kambing seekor, masuk pergi pegang ikor pun tak apa lagi. Tu sebab tu kalau kita kena tok laki kita rima tu kita jangan berdia lapar. Padahal dia kelik ya gitu bek luar, kalau kelik tu hak lapar sangatnya. Lepas tu hak panggil buka pintu 2 kali tak buka, tu bakal jadi masalah. Dia layan dengan molek, dia duduk abah. Seolah gitulah. Dia tak panggil abah orang Arab, tak pandang. Abah ni Melayu ya. Melayu lah. Seolah kata dia abah. Nak tanya satu soalan. Barang demo mari sipai taruh di rumah kita. Kalau dia minta ambil kelik, kita nak buat lagu mana abang? Dia tanya. Abang jawab. Barang demo mari sipai taruh. Satu hari dia mari minta nak kelik. Kita kena beri kelik ke tak? Ke lagu mana? Bayar tak, barau kena wei kelik. Kena wei kelik tak leh barau ke. Pas kalau kita sipai kita tak wei, tak leh. Bila dia wei faham molek, lepas tu anak kita bagi anak kita ni Allah bagi, pas dia panggil kelik dah lah ni, pas kita buat kena nak edit gimana tak leh dah lah. Banyak koci dia dah. Nyokoci habis dah. Senyap. Nak buat kan. Dah Allah ambil. Habis dah. Tu bini cerdik. Nak ayat tu cerdiknya bini. Cerdik lah. Bila tok lagi tak puasa ni kena cari cerdik lagu tu. Nak buat cerdik lagu tu. Ya. Abang gas habis buat mana abang. Ikutlah pusing dah. Cari jalan. Masing-masing lah tok laki demo tu. Hamba pun tak pandai nak ajar ni. Dengan serta-serta kalau boleh seminggu lagi boleh nak ajar. Alah ni tak nak ajar lagi. Kita pakak belajar. Tak apa dah. Begitulah. Alhamdulillah. Itulah sebagai kita jadi isteri ni kena pandai dah. Kena pandai gaya dia dah. Walaupun dia tak puasa tapi kita gaya dengan cerdik kita. Dengan kepandaian kita. Alhamdulillah. Ada soalan seterusnya berkaitan dengan suami isteri juga bapa ni. Hak ni surat hantar mari sampai rumah nah. Dia tanya kata bini ni besok deraka lah. Tidak taat kepada suami. Tiba-tiba satu hari bini ni taubat kepada Tuhan. Taubat. Tapi tak pergi minta maaf ke tok lelaki. Taubat Tuhan. Taubat sungguh-sungguh. Tetapi tidak pergi minta maaf kepada tok lelaki dia. Adakah lepas dia tu saat ni daripada hak dia deraka kepada suami dia saat ni? Dia hak ni kita maklum kesalahan kita dia ada dua, kesalahan dengan Allah, kesalahan dengan makhluk Allah. Kesalahan dengan Allah kita minta dengan Allah, insya-Allah innallaha ghafurur rahim. Innallahu ghafurur rahim. Allah dia sangat mengampun dan pula sangat penyayang. Allah tak ada pula. Allah alhamdulillah sifat dia begitu. Siapa minta ampun dia ampun. Dia tak ada minta ampun aku tak maaf tak ada Tuhan. Allah ya tak ada. Sebab dia sangat-sangat bukan dia orang panggil yang ampun, dia pengampun. Itu dalam bahasa. Pengampun ni sifat dia pengampun. Allah. Bila minta ampun, kata ampun tak panggil pengampun lah. Ya. Dia ampun. Allah mudah. Nak kita salah setara mana dengan dia boleh maaf. Bila salah dengan makhluk, kena minta maaf dengan makhluk gatik. Dia berdosa dengan Allah gatik sebab hukum Allah. Ya. Dan berdosa dengan makhluk, salah dengan makhluk.
Makhluk ni sifat dia tak seperti Allah lah, dia tak jadi pengampun. Sifat manusia, aku tak maaf siapa kemapuh, tu sifat manusia. Tu manusia payah nak jadi pengampun. Siapa jadi pengampun, orang ni sudah ambil nama Allah, dia sudah bersifat dengan sifat Allah. Alhamdulillah, orang ni satu daripada orang martabat iman dia tinggi. Tengah pada Imam Ghazali sebut dalam kitab Asna dia, fi syarhi asma'illah al-husna, dia suruh kita bersifat dengan nama-nama Allah yang 99. Tiap-tiap satu tu kita kena ambil satu saham, kita ambil nama Allah jadi sifat kita. Ar-Rahman kita ambil, kita kena jadi Ar-Rahman. Al-Hakim kita kena jadi Al-Hakim. Imam Ghazali sebut setiap sifat tu, sifat ni kita kena ada, sifat ni kita kena ada. Di antaranya sifat pengampun. Sifat pemaaf. Kita kena jadi pemaaf. Dengan makna kita isteri salah dengan suami, kena minta maaf dengan suami. Bagi saya lah, tak payah. Kalau betul-betul dah kita tu sungguh dah bertaubat dengan Allah tentang kesalahan kita dengan suami kita, kita lebih mudah lagi. Sebab apa? Peluang banyak. Hari raya, masuk ke maaf hak mana salah silap, hamba tak nak bila dah ni. Masuk pucuk tangan dia sekali, Allah hanya tu tak payah. Tu orang jatuh. Oh, jatuh tak payah. Orang jatuh dengan betina, tunduk sikit bukan tak payah sangat. Kalau hati benar-benar sungguh tak ada masalah. Pas tu buat pula, ada gapo pasal dia maaf pula. Manusia dah. Tak ada gapo. Pujuk sikit ya, abang tu pujuk sikit. Ya. Kalau keras pun tak ada gapo, tak banyak hari. Tak banyak hari dah. Ya, insya-Allah. Insya-Allah. Kalau lah bini tu nak kelik supaya saat ni sungguh. Saat ni dia isteri saat ni dia kelik sungguh, siapa dia dengan Tuhan, dia teriak minta dengan Tuhan, sungguh-sungguh dia salah dengan tok lelaki. Tok lelaki mana tak boleh maaf. Tok lelaki pergi dia tengok orang muka, maaf awak ada pekul lah, perut ada keras tu tu ya tok lelaki tak boleh. Cuba perut dengan luar tu serupa sungguh. Tak ada orang jatuh. Hamba orang jatuh juga. Tahu maaf lah tu. Maaf dah. Insya-Allah taala. Allah capak di dalam hati tok lelaki kita beri maaf pada kita sebab kita sudah taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maaflah, cumanya cari masa sikit. Cari masa, hak munasabah, hak dia tak boleh supaya kita budak kita budak hari tu kita lebih cerdik pada kita tua ni. Kita budak hari tu bila tengok orang mari ke rumah 4-5 orang, selalu kita minta duit dengan ayah kita. Ayah kita malu tak minta dengan orang. Tu dia. Pandai kita cerdik minta duit, minta. Jadi wi lah. Ayah wi. Kena wi tak boleh. Malu ni. Nak buat mengepek. Orang ada. Cabut. Wi cepat-cepat budak ni serabut perut. Tu cari masa we kena molek panggil. Tu budak je cerdik. Nampak orang ni minta lalu dah. Kalau minta tak ada orang, dia tahu dah mengepek sama. Kata minta 10, we 5. Begitulah kita nak minta maaf dengan abang ni, kita cari masa we kena molek. Ni malam hari raya ke? Hari raya tegah orang mari ziarah. Pergi cucuk tangan abang maaf abang. Moh tu depan orang abang tu tak apalah dia maaf. Boleh lah. Akan selalu dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itulah di antaranya bapa yang dikasihi. Kita jadi perempuan, kita kena minta maaf. Perkaitan kita ni dengan suami kita kena minta maaf. Maka bawa sikit lagi satu lagi, mungkinnya soalan yang terakhir. Soalan yang tanya daripada komen ni, puasa tiba-tiba sakit mata. Lepas tu ambil ubat mata bubuh ni. Adakah batal puasa? Bila masuk ubat mata melalui mata, dia panggil tak masuk di dalam rongga yang terbuka yang 5. Rongga lubang yang terbuka yang 5, mulut, hidung, telinga, dubur, kubul, ini saja masuk melalui ni batal puasa. Adapun masuk melalui mata, dia panggil rongga mata ni rongga yang halus yang tak nampak seperti lubang bulu roma saja. Ulama kita kata kalau kita lomok ubat melalui kulit ni,
Kamadi dia berserak masuk melalui lubang bulu roma, berasa sejuk dalam apa dalam tak batal puasa. Dan juga lubang mata seperti lubang bulu roma. Dia berserak masuk melalui mata, tidak dibilang masuk melalui rongga, tak batal puasa insya-Allah taala. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah bapa yang dikasihi, semenjak daripada awal tadi mula kita buka majlis dan juga sapa kepada masa sekarang, soalan-soalan yang telah ditanyakan oleh tuan-tuan dan saya baca saat ni, maka bapa telah beri jawab sangat-sangat jelas dan sangat-sangat nyata. Maka alhamdulillah, kalau siapa dia yang mari takdir dengan soalan yang pertama, boleh lagi tuan-tuan nak tengok waktu pukul 3.30 malam ni, kita ambil hari ni kita pergi buka sekali pula. Kalau tak ada waktu itu, tuan-tuan boleh tengok di dalam YouTube kita. Semoga masalah ni kita akan menjadikan diri kita ni jadi seorang yang pandai, yang tahu. Bukan kita duk tanya orang semua, kita ambil jadi ilmu bagi kita. Lebih-lebih lagi masalah zakat yang telah dijawabkan oleh baba saat ni. Maka alhamdulillah, pada hari ini saya banyak-banyak mengucap terima kasih kepada baba kita. Maka sekadar ni saja bagi baba. Terima kasih banyak. Maka begitulah di antaranya bapa yang dikasihi. Selepas daripada ni saya akan beritahu berkenaan dengan masalah yang mana kita duk jalan sehari dua ni berkenaan dengan masalah anak-anak yatim. Maka buat masa sekarang, terima kasih banyak kepada baba untuk baba nak pergi buat persiapan buka puasa. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, program kita ni pada esok hari kita ada lagi program kita. Esok ni bapa boleh berjumpa bertemu kali yang pertama bagi baba Syafi'i. Kemakan apa ni dipanggil peratan kemakan Islam macam Cawat Narathiwat. Baba Syafi'i kita akan mari masuk dalam studio kita. Hari ni kita duduk lain ni. Dan suasana kita tengok ni. Hari ni saya tak serayak di mana-mana. Tapi tengok suasana sangat-sangat comel. Maka masa sekarang saya akan nak jelas berkenaan dengan masalah pada malam hari mana kita buka terima kontun dek kampak untuk anak-anak yatim. Maka tak boleh kita nak serup lagi buat masa sekarang kerana duit duk masuk lagi. Tapi saya tengok saat ni tu duk dalam 100 lah. 100,000. InsyaAllah ta'ala kita akan langsungkan majlis program kita, iaitulah anak yatim kena ada baju raya. Sebenarnya saya buat ni di Petani kita buat sehari dua marai, dan juga di Jala kita akan nak buat sehari dua lagi, di Narathiwat akan nak timbul. Perkara ni kita buat sepenuh 3 wilayah. Tak kuasa kita nak bagi semua anak-anak yatim ada baju raya. Setiap orang, setiap kampung, bucu-bucu mana pun anak yatim ada baju raya. Maka bagi kita tidak kuasa. Tetapi bapa yang dikasihi, saya buat sebagai contoh. Setiap kampung kalau kita kuasa, kita ambil anak yatim pergi kedai baju, kita beli baju kepada dia. Suruh dia pilih dan juga kita bakal bayar lagi kepada dia. Benar ni kalau kita buat, pakak-pakak kita buat, insya-Allah taala kita akan boleh tengok anak-anak yatim pakai baju raya di hari ni. Maka insya-Allah taala duit yang tuan-tuan telah bagi kepada anak-anak yatim, amanah saya iaitulah beli baju anak yatim. Anak yatim mana hak gi tak siapa, maka hak duduk long tebian mari dalam page kita ni, insya-Allah taala timnya kita akan hantar duit gi sore 500. Kemarin kita telah bagi dah 30,000 15,000 kok. 15,000 kok habis, dan ada lagi hak duduk long tebian sekarang lah ni. Maka alhamdulillah kita buat untuk anak-anak yatim. Ibu-ibu, bapa-bapa yang dikasihi, bagi siapa dia yang ada zakat, ada duit zakat, maka ibu bapa boleh nak own masuk banci kontun zakat. Kita akan bagi zakat kepada orang yang sepatutnya dapat duit-duit zakat. Termasuknya fakir miskin, sabilillah, muallaf, pak ni.
Bagi kita boleh bagi pak ni hamba tak ada lah. Orang musafir payah kita nak cari. Tak. Maka pak ni insya-Allah tanggungjawab sebagai amanah saya iaitu nak bagi kepada orang-orang yang sepatut dapat duit-duit zakat. Insya-Allah taala. Ibu-ibu, bapa-bapa yang dikasihi, program kita bukan sekadar ni saja. Saya nak istihad di sini selalu dah iaitu kalau siapa dia ada kena atau hok duk dengar ni kuasa pandai nak mengajar qiraati. Ngajar qiraati. Makna ngajar alif, dak tak aba dak a i u lagu tu. Untuk kanak-kanak saya nak buat program untuk kanak-kanak, untuk budak-budak sebagai program qiraati. Budak-budak lah ni tak ada mengaji. Tadika katuk sekolah apa katuk, maka bolehlah mari semak telefon masuk 2 terung pun tak apa. Maka sekadar ni saja. Bapa dikasihi, terima kasih semua yang mana kita mari. InsyaAllah ta'ala kita akan jumpa pada esok hari, tengah hari pagi pukul 8.30 program mengaji Al-Quran. Sampai pukul 9.30. InsyaAllah ta'ala saya akhir dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Datang menyerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibah.